Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang hadir pada kelas online pada hari ini, terutamanya para pelajar program Pemesinan Industri yang hadir pada kelas sains secara online buat pertama kalinya pada tahun 2021. So, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okay, so sebelum kita mulakan pengajaran kita pada hari ini, kita mulakan dahulu dengan bacaan doa. Sebelum kita mulakan kita punya pengajaran ni lah. Ya. Yeah. Okey, dalam modul yang keempat yang bertajuk Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam, kita ada 4 subtopik yang kita akan belajar. Dan pada hari ini kita akan menyentuh mengenai kelestarian alam sekitar. Dan untuk subtopik yang seterusnya iaitu sektor tenaga, sektor pengurusan sisa dan air, sisa serta sektor pertanian dan perhutanan kita akan pelajari pada kelas yang akan datang. InsyaAllah sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, berikut merupakan standard pembelajaran yang kita perlu capai, iaitu murid boleh yang pertama mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan. Kita kena tahu maksud teknologi hijau dan kenapa teknologi hijau penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghubungkaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Kenapa kita kena gunakan tenaga dengan cekap dan apakah hubung kaitnya dengan tenaga hijau. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Okey, sekarang kita akan mulakan dengan pengajaran topik yang pertama iaitu kelestarian alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Definisi teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Secara ringkasnya, kalau dilihat dalam slide ini, definisi teknologi hijau itu adalah satu pembangunan. Pembangunan dekat sini bukan maksudnya bangunan. Pembangunan kalau awak pernah dengar perkataan R&D. So itu adalah pembangunan, research and development. Dan juga aplikasi produk. Macam mana produk itu digunakan, macam mana nak buat R&D produk, peralatan dan juga sistem. Kenapa semua ini dibuat? Untuk memelihara alam sekitar. Apakah cara untuk memelihara alam sekitar? Semua benda ini dibuat dengan cara untuk meminimumkan kesan negatif akibat aktiviti manusia. Okey, setelah kita mengetahui maksud ataupun definisi teknologi hijau, kita sekarang kena tahu kenapa teknologi hijau penting kepada masyarakat. Okey, so banyaklah kepentingan teknologi hijau ni. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kualiti persekitaran alam sekitar. Selain daripada itu juga adalah untuk mengurangkan kadar pembebasan gas rumah hijau. Apakah gas rumah hijau? Okey. Seterusnya, yang ketiga adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dalam kehidupan manusia. Dan juga dapat menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi, apakah sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Kalau dilihat di sini, yang cikgu highlightkan itu adalah benda yang awak kena ambil tahu. Gas rumah hijau yang terdapat di sekitar kita adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida bila terlampau banyak boleh mengakibatkan kesan yang tidak baik kepada kesihatan manusia. Itulah sebabnya teknologi hijau ni kita gunakan untuk mengurangkan kadar pembebasan gas rumah hijau. Samping itu juga, gas rumah hijau ini dibebaskan kesan daripada penggunaan sumber asli negara. Kita kena jimatkan guna sumber asli negara kerana sumber asli negara ini boleh habis. Apakah contoh sumber asli negara? Iaitu pernah dengar bahan api fosil.
So bahan api fosil itu adalah sumber asli negara yang boleh habis. Dia adalah satu contoh tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Ada 3 contoh bahan api fosil. Ingat tak apa dia? Pertama adalah petroleum, kedua adalah arang batu dan juga gas asli. Itu adalah contoh bahan api fosil, iaitu sumber asli negara yang tidak boleh diperbaharui dan boleh habis jika kita tak jimat-jimat menggunakannya. Okey, so sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti apa? Tahu tak? Berikut merupakan contoh-contoh teknologi hijau dalam kehidupan kita. Pertama adalah kenderaan tenaga solar yang digunakan bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Kedua adalah sumber tenaga boleh diperbaharui terus digunakan bagi menjana tenaga, terutamanya tenaga elektrik. Bagaimana kita hendak menghubungkaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau? Bagi menjayakan teknologi hijau di negara kita, Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan telah dilancarkan pada Julai 2019. Terdapat 3 tonggak utama yang menguatkan Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan. Pertama adalah alam sekitar. Yang kedua adalah ekonomi. Dan yang ketiga adalah sosial. Dari segi tonggak yang pertama iaitu alam sekitar, usaha adalah untuk meminimumkan kesan negatif dan juga memelihara alam sekitar. Dari segi ekonomi, ia dapat menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi hijau. Seterusnya, apabila alam sekitar dapat dipelihara, ekonomi dapat dijanakan, maka secara tidak langsung ia dapat meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Maka sila ingat kembali 3 tonggak yang menjadi tunjang utama dalam penggunaan teknologi hijau di negara kita, iaitu alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Okey, bagaimana kecekapan tenaga ini dapat mempromosikan atau meningkatkan penggunaan teknologi hijau? Dari segi kecekapan tenaga, penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan suatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Bagaimana tenaga yang cekap itu dapat dilaksanakan oleh kita sebagai masyarakat? Apabila kecekapan tenaga itu dapat diutamakan, secara tidak langsung, penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Ekonomi negara juga dapat menjadi semakin kukuh dan kita dapat mengurangkan pembaziran. Selain itu, sisa-sisa buangan dapat ditukarkan kepada bentuk tenaga yang boleh diperbaharui dan lebih bersih serta selamat. Untuk pengetahuan anda semua, Malaysia sangat menyokong dan memberikan komitmen sepenuhnya dalam melestarikan kecekapan tenaga. Berikut adalah inisiatif dan usaha yang dijalankan ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga. Pertama, melabel kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Kedua, Indeks Bangunan Hijau atau dikenali sebagai Green Building Index. Ketiga, kempen teknologi cekap tenaga. Keempat, menjalankan kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Dan yang kelima adalah melaksanakan kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Ini adalah contoh label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Jika kamu perasan, jika pergi membeli belah di kedai elektrik bersama ibu bapa kamu akan nampak akan ada label seperti ini. So, sebagai pengguna yang bijak, kita akan membeli kelengkapan elektrik yang menunjukkan label kecekapan tenaga seperti dalam slide ini. Ini adalah contoh indeks bangunan hijau yang mana jika kamu lihat di dalam slide ini,
Indeks bangunan hijau ini adalah membina bangunan yang berasaskan indeks bangunan hijau. Dia punya poin-poin untuk dapatkan indeks bangunan hijau. So di sini dia akan memberikan satu kualiti yang baik kepada alam sekitar berdasarkan kepada pembinaan bangunan tersebut. Kalau kamu nak tahu, yang sebelah kiri itu adalah dipanggil bangunan berlian, merupakan Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga di Putrajaya. Yang di tengah-tengah ni adalah PICC, iaitu Putrajaya International Convention Centre. Yang di sebelah kanan sekali itu adalah contoh-contoh bangunan kondominium ataupun apartmen yang mengamalkan indeks bangunan hijau. Seterusnya adalah mengadakan kempen teknologi cekap tenaga yang kamu lihat dekat slide di sini, yang menunjukkan contoh kempen lah yang dilakukan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Okey, so ini juga adalah kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. So kalau kita nampak sumber solar tu, dia adalah kita dapat daripada sumber cahaya matahari. So kalau kamu tengok dekat sebelah kiri tu, contohnya dekat bahagian Tesco, bangunan Tesco, dekat belah top level dia ataupun bahagian bumbung dia tu, dia letakkan solar panel untuk menjana tenaga elektrik berasaskan sumber solar. So gambar-gambar yang di sebelah kanan dan yang tengah tu juga adalah contoh macam mana sumber solar digunakan untuk menjana tenaga elektrik di rumah dan juga di kawasan-kawasan bangunan. Selain daripada kempen teknologi cekap tenaga, kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar, satu lagi kempen juga diadakan untuk memberi kesedaran terhadap penggunaan elektrik melalui amalan penjimatan tenaga. So kalau kamu tengok dekat slide ini adalah contoh-contoh kempen yang beri kita kesedaran untuk sentiasa menjimatkan tenaga. Contohnya apabila suis tak digunakan, sila tutup. Dan kalau kamu pernah dengar pasal World Earth Hour, yang mana dalam masa 1 jam seluruh dunia kita tidak menggunakan elektrik, off lampu. So itu juga adalah salah satu contoh kempen kesedaran amalan penjimatan tenaga. Okay, so sekarang ni kita dah tahu dua subtopik yang kecil dalam kelestarian alam sekitar, yang mana kita dah mengetahui maksud kepada teknologi hijau, kenapa teknologi hijau itu penting dalam kehidupan kita, dan apakah hubung kait antara teknologi hijau dengan kecekapan tenaga. Seterusnya, kita kena tahu mengenai sektor dalam teknologi hijau. So, dalam teknologi hijau ada 7 sektor yang kita perlu tahu dan ambil peduli. Pertama adalah sektor tenaga. Yang kedua adalah sektor pengurusan sisa dan air sisa. Yang ketiga, sektor pertanian dan perhutanan. Yang keempat, sektor pengangkutan. Yang kelima, sektor bangunan. Yang keenam, sektor industri pembuatan. Dan yang terakhir, sektor teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK. Kita akan pergi satu persatu dalam semua 7 sektor dalam teknologi hijau ini. Dalam sektor yang pertama, iaitu sektor tenaga, ia lebih memfokuskan kepada penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Contohnya adalah seperti tenaga hidroelektrik, tenaga solar dan tenaga angin. Itu adalah contoh tenaga alternatif yang boleh diperbaharui. Seterusnya, kita pergi kepada sektor yang kedua, iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Sektor ini lebih berfokuskan kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Sektor ini juga lebih menekankan kepada penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman yang lebih efektif. Contohnya, penanaman vertikal seperti yang kamu tengok dalam slide ini. Dan kita pergi pula kepada sektor yang ketiga, iaitu sektor
Pengangkutan. Di dalam sektor pengangkutan, fokus adalah lebih kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Contohnya di sini adalah penggunaan kereta hybrid, elektrik ataupun solar. Yang keempat, kita pergi kepada sektor yang seterusnya, iaitu sektor pengurusan sisa dan air sisa. Di dalam sektor ini, ia adalah memfokuskan kepada usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran menggunakan konsep 5R. Apakah konsep 5R tersebut? Pertama, refuse, reuse, reduce, recycle, repair. Refuse, tak mau guna. Reuse, guna semula. Reduce, kurangkan penggunaan. Recycle, kitar semula. Repair, perbaiki. So, contoh di sini adalah mengolah sisa atau sampah-sampah yang kita buang atau air sisa menjadi sesuatu yang baharu seperti baja kompos. Okey, kita sambung lagi sektor dalam teknologi hijau. Sektor yang dah keberapa ya? Okey, sektor yang kelima iaitu sektor bangunan. Seperti yang kita tunjuk dalam gambar rajah ini adalah contoh bangunan berlian iaitu bangunan Suruhanjaya Tenaga yang terletak di Putrajaya. Adalah berfokus kepada pembinaan bangunan hijau. Di mana bangunan berlian yang saya sebut tadi menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa peperjal yang baik. Itu adalah ciri-ciri bangunan yang dibina menggunakan konsep bangunan hijau. Kita pergi pula kepada sektor yang keenam, iaitu sektor industri pembuatan. Kalau lihat kepada gambar rajah adalah melibatkan kilang-kilang pembuatan yang berada di Malaysia lah kan. Kalau di Johor, kawasan yang banyak kilang adalah seperti di Pasir Gudang. So, dalam sektor industri pembuatan, untuk mempromosi atau menyokong teknologi hijau, ia lebih kepada fokus membuat program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga. Kenapa? Bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan hujan asid. Seperti yang kamu tahu, asap-asap yang dibebaskan di sini pastilah akan memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar, terutamanya kesihatan manusia. So, fokus mereka adalah untuk mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut dengan mewujudkan program cekap tenaga dalam menguruskan tenaga yang mereka gunakan. Dan yang terakhir adalah sektor teknologi maklumat dan komunikasi ataupun TMK. Dalam bahasa Inggeris, kalau kamu pernah dengar ICT, ICT dan TMK itu adalah benda yang sama. Okey, dalam sektor TMK ataupun ICT, fokus pengamalan TMK hijau dalam pembuatan reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Itu adalah fokus dalam sektor ini. Di mana apakah tujuan pengamalan TMK hijau ini? Adalah untuk mengurangkan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Bermakna di sini, dalam membuat komputer ataupun alat-alat elektronik, reka bentuk, desain semua tu, mereka lebih fokus untuk menggunakan bahan yang tidak berbahaya, bahan yang boleh dibiodegradasi, yang mana maksudnya boleh dikitar semula dan mestilah yang boleh menjimatkan tenaga.